Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Nurmadia binti Wan Yusof, nombor matriks 290262 akan membentangkan berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan di mana tahap kesedaran staf Bank Simpanan Nasional terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mengikut kajian yang saya pilih, kajian ini adalah merupakan satu kajian kes terhadap staf Bank Simpanan Nasional BSN yang bertugas di Ibu Pejabat Wisma BSN Kuala Lumpur, iaitu salah satu sebuah institusi perbankan yang terdapat di negara ini. BSN mempunyai cawangan utama di seluruh Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya dijalankan ke atas staf dan Jabatan Peruncitan dan Perbankan serta Jabatan Pentadbiran Am yang bertugas di Wisma BSN Kuala Lumpur. Pemilihan jabatan ini dibuat atas rasional bahawa setiap jabatan yang terbabit secara umumnya mempunyai jawatan yang berisiko tinggi dan menyebabkan kemalangan yang serius kepada staf jika tidak dikendalikan secara selamat. Sebagai contoh, BSM mempunyai jabatan perbankan runcit yang mana kebanyakan staf di bawah jabatan ini sentiasa berdepan dengan risiko keselamatan. Ini adalah kerana di bawah jabatan ini mempunyai pegawai pemasaran bank serta bahagian deposit bank yang sentiasa bekerja di luar pejabat, daerah dan juga negeri. Apabila mereka berada di luar pejabat, mereka akan terdedah dengan risiko keselamatan. Manakala jabatan penerusan juga mempunyai pembantu pejabat, pembantu am dan juga pemandu kepada pegawai-pegawai BSN yang berdepan dengan risiko yang tinggi kerana sentiasa mengangkat berat seperti dokumen peralatan pejabat dan lain-lain serta bekerja di luar pejabat apabila perkhidmatan mereka diperlukan. Jika pekerja-pekerja ini tidak berhati-hati dalam mengendalikan kerja di luar pejabat, ia boleh menyebabkan kecelakaan ataupun kemalangan sewaktu dalam pekerjaan. Keselamatan dan kesihatan pekerja merupakan salah satu aktiviti pengurusan sumber manusia yang sangat penting dan berperanan untuk memberi perlindungan kepada pekerja daripada kemalangan semasa menjalankan kerja. Bagi mencegah daripada berlakunya kecelakaan dan juga kecederaan, aspek keselamatan dan kesihatan pekerja merupakan tanggungjawab bagi semua pihak, tidak kira majikan maupun pekerja. Pekerja mestilah berwaspada sewaktu menjalankan tugas seharian bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Manakala majikan pula perlu memastikan persekitaran pekerjaan yang dalam keadaan selamat dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Justru salah satu daripada perkara yang dititik beratkan oleh AKKP 1994 adalah untuk meningkatkan kesedaran pada majikan dan pekerja di negara ini tentang pentingnya amalan keselamatan dan juga kesihatan pekerja. Kedua-dua aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerja perlu diberi tumpuan khusus oleh organisasi. Kedua-dua aspek ini melibatkan kos langsung dan juga kos tidak langsung. Kos langsung adalah seperti kos cuti sakit, kos pembayaran terhadap ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan, kos penggantian terhadap pekerja yang mati ataupun cedera akibat kemalangan pekerjaan dan juga pembayaran pampasan kepada pekerja. Contoh kos tidak langsung pula adalah penurunan kadar produktiviti organisasi. Ivancevich 2001 juga menjelaskan bahawa kemalangan, kecederaan dan juga penderitaan yang dialami oleh pekerja bukan sahaja memberi kesan kepada pekerja tersebut, malah kesannya turut dirasakan oleh majikan mereka. Oleh itu, majikan yang berorientasikan kos hendaklah mengakui bahawa perlunya mengawal isu keselamatan dan kesihatan pekerja untuk mengelakkan berlakunya kemalangan dan gangguan terhadap kesihatan pekerja. Objektif kajian ini akan membantu dalam memahami isu-isu OHH, mengenal pasti keperluan tindakan dan membantu dalam merancang strategi keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan untuk melindungi pekerja dan organisasi.
Objektif utama kajian termasuklah meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerja. Untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman di kalangan majikan dan pekerja tentang kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Mengukur kesan ekonomi. Untuk mengkaji dan mengukur kesan ekonomi kemalangan dan juga kecederaan pekerja terhadap organisasi termasuklah kos langsung dan juga kos tidak langsung yang berkaitan dengan OHH. Meningkatkan kepatuhan undang-undang untuk memastikan bahawa organisasi mematuhi undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerja yang berlaku di negara tersebut. Menilai kesannya terhadap produktiviti untuk menilai bagaimana keselamatan dan kesihatan pekerjaan mempengaruhi produktiviti organisasi termasuk penurunan kadar produktiviti akibat gangguan OHH. Memahami trend kemalangan industri. Untuk memahami trend kemalangan industri di Malaysia, termasuklah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan dalam angka kemalangan dan juga kematian pekerja. Meningkatkan pelaksanaan amalan keselamatan. Untuk memastikan bahawa organisasi mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja, termasuklah penyediaan latihan, penyelidikan dan juga pengawasan. Meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan. Untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman di kalangan majikan, pekerja dan pihak berkepentingan lain tentang tanggungjawab bersama dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja yang baik. Metodologi kajian. Kajian ini adalah merupakan satu kajian tinjauan persepsi terhadap staf di Jabatan Perbankan Runcit dan juga Jabatan Pengurusan di BSN berhubung dengan kesedaran pekerjaan terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Tinjauan persepsi ini hanyalah dijalankan di Ibu Pejabat Bank Simpanan Nasional Jalan Ampang, Kuala Lumpur sahaja. Dapatan kajian. Hasil analisis data yang diperolehi daripada soal selidik, kajian kesedaran staf BSN terhadap keselamatan pekerjaan. Analisis ini adalah berdasarkan kepada 20 orang responden sahaja yang terdiri daripada Jabatan Peruncitan dan juga Jabatan Peruncitan Perbankan yang bertugas di Wisma BSN Kuala Lumpur. Analisis data dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu data demografi, polisi, prosedur, peralatan, latihan, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan, komitmen dan juga sikap serta persekitaran. Kaedah analisis deskriptif yang digunakan ialah kekerapan, peratusan dan minim bagi menjelaskan hasil dapatan kajian yang diperolehi. Cadangan penambahbaikan berikut adalah beberapa cadangan penambahbaikan untuk mengelasi isu-isu yang dibangkitkan dalam petikan di atas berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Meningkatkan pendidikan dan kesedaran di kalangan majikan dan juga pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesihatan pekerja. Ini boleh dicapai melalui program latihan, kempen kesedaran dan penyediaan maklumat yang mudah diakses mengenai OHH. Melaksanakan penyelidikan dan analisis mendalam terhadap kemalangan dan insiden yang berlaku di tempat kerja untuk mengenal pasti punca-punca dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Menyediakan latihan keselamatan yang berterusan kepada pekerja untuk memastikan mereka memahami dan mengamalkan prosedur keselamatan yang baik. Mewujudkan saluran komunikasi terbuka antara majikan dan juga pekerja di mana pekerja merasa selesa melaporkan masalah keselamatan dan juga cadangan penambahbaikan. Membina budaya keselamatan di seluruh organisasi di mana keselamatan menjadi nilai yang tidak boleh dikompromi. Menyediakan sokongan psikososial kepada pekerja yang mengalami tekanan emosi atau psikologi akibat kemalangan dan insiden kepada pekerjaan. Melibatkan pihak berkepentingan seperti Kesatuan Sekerja, Badan Pengamal Keselamatan, pakar keselamatan dalam proses mengambil keputusan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. Penambahbaikan ini
akan membantu dalam memperkuatkan amalan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan dalam organisasi, melindungi pekerja daripada kemalangan dan meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi. Ini adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahawa tempat kerja menjadi tempat yang lebih selamat dan produktif bagi semua pekerja. Tahap kesedaran staf bank terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah aspek penting dalam menjaga kebajikan pekerja, mengurangkan risiko kemalangan dan juga kecederaan. Serta mematuhi peraturan dan standard keselamatan yang berlaku. Kesedaran ini merangkumi pemahaman pekerja terhadap risiko keselamatan di tempat kerja dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkannya. Dalam konteks perbankan, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja melibatkan pelbagai aspek termasuk risiko operasi, keselamatan fizikal dan juga isu-isu kesihatan mental. Kesedaran terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah elemen penting dalam menjaga kebajikan pekerja dan produktiviti organisasi. Bank adalah institusi yang kompleks dengan pelbagai operasi dan risiko yang perlu dikenal pasti dan dikendalikan. Kesedaran staf terhadap risiko ini adalah kunci untuk mencegah kemalangan, kecederaan atau kerugian yang mungkin timbul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran staf adalah latihan dan juga pendidikan yang mana diberikan dan ditingkatkan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ini termasuklah khusus keselamatan, pendedahan kepada risiko-risiko tertentu dan penekanan terhadap prosedur keselamatan. Budaya organisasi yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan akan memberi kesan positif terhadap kesedaran staf. Apabila pengurusan dan pekerja diberikan kepada pentadbir yang menghargai keselamatan, staf akan lebih cenderung mematuhi prosedur keselamatan. Pengkomunikasian risiko dan prosedur keselamatan secara jelas dan berterusan kepada staf adalah penting. Pekerja tahu tentang risiko yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil akan lebih berkesedaran. Pencegahan kemalangan. Kesedaran staf yang tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan dapat membantu mencegah kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. Mereka akan lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur keselamatan. Tahap kesedaran staf bank terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah faktor penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dan produktiviti pekerja. Peningkatan kesedaran ini dapat dicapai melalui latihan budaya organisasi yang baik. Bank dan organisasi sejenis perlu berusaha untuk meningkatkan kesedaran staf dan menjadikan keselamatan dan kesihatan sebagai keutamaan kepada pekerja di tempat kerja mereka. Isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan adalah perkara-perkara yang melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Ini adalah isu yang sangat penting dan harus diambil serius oleh majikan dan pekerja untuk memastikan bahawa lingkungan kerja adalah selamat dan sihat. Beberapa isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah termasuk kecelakaan di tempat kerja. Kejadian kecelakaan seperti jatuh, tergelincir dan terluka di tempat kerja adalah salah satu isu utama dalam keselamatan pekerjaan. Majikan perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian ini dengan menyediakan perlindungan seperti penggunaan peralatan keselamatan dan juga penerapan prosedur kerja yang selamat. Gangguan kesihatan mental. Kesihatan mental pekerja juga penting dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tekanan kerja yang tinggi, stres dan gangguan lain seperti kecemasan atau depresi dapat memberi kesan negatif kepada pekerja. Penting untuk mengenal pasti dan mengatasi isu-isu ini di tempat kerja. Latihan keselamatan penting untuk memberikan latihan kepada pekerja mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ini termasuklah latihan mengenai penggunaan peralatan keselamatan, prosedur darurat dan juga kesedaran terhadap risiko. Pengauditan keselamatan dan kesihatan.
mengadakan pengauditan berkala untuk memeriksa pematuhan dengan garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mencari peningkatan yang perlu dilakukan. Isu-isu ini adalah hanya sebahagian kecil daripada aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan yang perlu diambil berat oleh majikan dan juga pekerja. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah perkara yang kritikal untuk mengekalkan keadaan kerja yang produktif, selamat dan juga sihat. Keselamatan dan kesihatan pekerja K3 memainkan peranan penting dalam pengurusan sumber manusia HRM dalam konteks organisasi. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam melindungi kepentingan pekerja, menjaga produktiviti dan mematuhi undang-undang dan juga peraturan keselamatan. Di bawah antara kita akan bincangkan tentang keselamatan dan kesihatan pekerja dalam konteks pengurusan manusia. Program kecemasan dan kesiagaan. HRM perlu bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan untuk mengembangkan dan melaksanakan program kecemasan dan kesiagaan. Ini termasuk perancangan untuk situasi darurat seperti kebakaran, wabak penyakit ataupun kemalangan yang besar. HRM harus berkolaborasi dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan untuk merancang dan menguji program kecemasan. Ini termasuklah perencanaan dan simulasi situasi darurat serta pemberian peralatan keselamatan yang tepat. Penyelidikan dan pelaporan insiden. HRM membantu dalam penyelidikan insiden keselamatan di tempat kerja dan memastikan pelaporan yang tepat kepada pihak berkuasa berkenaan serta insurans ketika insiden keselamatan terjadi. HRM harus terlibat dalam penyelidikan dan pelaporan. Mereka harus memastikan bahawa insiden tersebut dilaporkan dengan benar dan bahawa tindakan koreksi diambil untuk mencegah insiden serupa di masa akan datang. Sokongan kesihatan mental. Pengurusan sumber manusia juga boleh memainkan peranan dalam menyediakan sokongan untuk kesihatan mental pekerja. Ini termasuklah penawaran perkhidmatan kaunseling dan juga pengurusan stres. Kesihatan mental pekerja juga perlu diberi perhatian. HRM harus menyediakan sumber daya seperti program kesihatan mental, kaunseling atau bantuan bagi pekerja yang menghadapi stres atau tekanan kerja. Pengurusan rekod keselamatan dan juga kesihatan. Pengurusan sumber manusia juga bertanggungjawab untuk menyimpan rekod keselamatan dan kesihatan pekerja termasuklah rekod latihan, insiden dan juga pematuhan. HRM harus menjaga rekod yang akurat dan terkini terkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerja termasuklah rekod pelatihan, insiden dan juga pematuhan undang-undang. Keselamatan dan kesihatan pekerja adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam pengurusan sumber manusia organisasi yang memberi keutamaan kepada K3 cenderung mempunyai pekerja yang lebih berpuas hati, produktif dan cenderung menjalankan operasi yang lebih cekap. Selain itu, pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan keselamatan dapat mengurangkan risiko hukuman undang-undang dan kerugian kewangan akibat insiden berkaitan dengan pekerjaan. Oleh itu, HRM memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja diintegrasikan ke dalam budaya dan amalan organisasi. Antara cadangan yang sesuai untuk dilaksanakan bagi membantu meningkatkan kesedaran staf bank terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja serta mencipta persekitaran kerja yang lebih selamat dan produktif adalah menyediakan program latihan berkala tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja untuk semua staf bank. Contohnya, setiap 6 bulan, bank mengadakan sesi latihan keselamatan yang melibatkan simulasi situasi darurat, prosedur pengendalian dana secara selamat dan juga penggunaan peralatan keselamatan seperti pemadam api. Membangunkan budaya keselamatan yang kuat di kalangan staf
dengan menggalakkan pelibatan mereka dalam proses pemantauan dan pemulihan keselamatan. Contohnya, bank menganjurkan sesi perbincangan bulanan di mana staf boleh berkongsi cadangan mereka tentang bagaimana meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Idea-idea ini kemudian dipertimbangkan oleh pihak pengurusan. Memperkenalkan sistem penghargaan dan pengiktirafan bagi staf yang mencapai prestasi dalam aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Contohnya, setiap bulan, bank memberikan anugerah pekerja keselamatan terbaik kepada staf yang mengusulkan idea atau tindakan yang membawa kepada peningkatan keselamatan di tempat kerja. Memastikan komunikasi mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah berkesan dan mudah diakses oleh semua staf. Contohnya, bank menggunakan platform digital yang untuk menyampaikan maklumat keselamatan seperti risalah keselamatan bulanan, papan pengumuman digital dan email berkala yang mengingatkan staf tentang perkara-perkara keselamatan yang perlu diambil perhatian. Mengadakan penyiasatan menyeluruh setiap kali berlakunya kemalangan atau insiden di tempat kerja untuk mengenal pasti punca dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Contohnya, apabila terdapat kemalangan kecil di cawangan bank, satu pasukan penyiasatan diwujudkan untuk mengkaji punca dan mencadangkan perubahan prosedur untuk mengelakkan insiden serupa di masa akan datang. Kesimpulannya, pentingnya kesedaran staf dalam konteks sektor perbankan terhadap isu-isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kesedaran staf terhadap risiko dan langkah-langkah keselamatan di tempat kerja adalah faktor serta kunci dalam mencegah kemalangan dan memastikan kesejahteraan pekerja. Kesedaran ini membantu pekerja mengenali risiko, mematuhi peraturan keselamatan dan juga bertindak dengan lebih berhati-hati. Tahap kesedaran staf bank boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latihan, budaya, organisasi, komunikasi, pengalaman dan juga penghargaan. Oleh itu, pengurusan perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran staf. Dengan melaksanakan langkah-langkah seperti program latihan berkala, membangunkan budaya keselamatan, memberikan penghargaan kepada pekerja yang mencapai prestasi dalam keselamatan, menjalankan komunikasi yang berkesan dan menjalankan penyelidikan kemalangan dan insiden, bank boleh meningkatkan kesedaran staf terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Bank dan organisasi sejenis perlu melihat keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sebagai keutamaan utama. Dengan mengutamakan keselamatan, mereka dapat menjaga kesejahteraan pekerja, mengurangkan risiko kerugian dan mencapai produktiviti yang lebih baik. Dengan menerapkan pendekatan holistik yang mencukupi dari segi pelbagai faktor yang mempengaruhi kesedaran staf terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, bank dapat mencapai persekitaran kerja yang lebih selamat dan mengutamakan kebajikan pekerjanya. Ini juga dapat membantu bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerja di sektor perbankan.